Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Bicara Politik Ekonomi secara langsung dibawakan dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. Banyak isu yang boleh kita bawakan dan hari ini secara spesifiknya pasti ada kaitan dengan kepenggunaan. Anda sudah menyaksikan promosi yang kami lakukan dan sudah mengetahui, diwar-warkan lebih awal siapa tetamu dalam Bicara Politik Ekonomi pada malam ini. Saya kira ini adalah merupakan antara kementerian yang penting, kalaupun tidak paling penting dan paling popular, kerana segalanya yang berkait tentang kehidupan kita sebagai seorang pengguna akan pastinya terpalit, terpijak, berada di bawah lembayung ataupun capaian akses kepada kementerian ini. Seperti mana biasa, saya ditemani oleh Tan Libby yang membuat liputan bahasa. Bersungguh dia. Terima kasih Libby kerana membantu memahamkan. Ini tanggungjawab sosial kami untuk memahamkan dan menyampaikan maklumat sehingga ke peringkat akar umbi siapa saja tidak akan terkecuali untuk sama-sama kita kongsi. Dan secara spesifiknya hari ini pastinya isu yang masih menghangat walaupun sesekali ia agak terlindung disebabkan oleh insiden LRT, nilai 3 dan segala macam. Tetapi isu harga barang ini akan tetap di hati. Kita akan sentiasa membicarakan ini khususnya dalam konteks memperkasa ekonomi tempatan dan dinamika yang berlaku di dalam dunia globalisasi pada hari ini. Pastinya apa juga yang berlaku di Malaysia, di perkampungan kita akan turut punya kaitan langsung dan tidak langsung dengan realiti di luar sana. Panjang mukadimah saya bersama Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kita seringkali menyebutnya sebagai KPDN HEP. Ketua Setiausahanya, KSU-nya, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam Haji Ahmad. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Tuan Syed. Ya, betul ke saya sebut tu? Saya rasa macam kalau pengguna ni, ya, dia akan cari Datuk Seri lah, kalaupun tidak kementeriannya. Ya, dia most welcome sebenarnya. You're most welcome. Boleh ke Datuk Seri? Saya bayangkan, uish. Tapi Datuk Seri, saya nak sebut satu lah. Bila saya tanya Datuk Seri tadi, boleh Datuk Seri kita benarkan talian? Datuk Seri kata boleh. Steady lah Datuk Seri. Ya, boleh. Kita siasa mengalu-alukan feedback. Alhamdulillah. Kerana feedback itu adalah satu yang sangat berharga. Okay. Because feedback ni biasanya very close to the ground. Where the reality is. Okay. Jadi itu sangat penting untuk connect antara kementerian dengan apa yang ada on the ground. Ya, terima kasih. Kita siasa mengalu-alukan. Kalau boleh saya bagi, tapi sebab tidak dibenarkan, saya nak bagi tabik spring lah pada Datuk Seri. Kerana kita sangat steady. 0322829841. Anda boleh menelefon kami nanti, bercakap terus. Saya difahamkan ada juga yang sampai kalau ada isu kepenggunaan ni menghantar mesej terus kepada Datuk Seri. Ada. Itu luar biasa. Ya, saya pun agak aktif di dalam media sosial. Okey. Jadi akaun-akaun saya memang terbuka kepada rakan-rakan saya dan juga orang-orang awam. Okey. Dan mereka kadang-kadang tag jugalah saya tentang isu-isu kepenggunaan, isu-isu perdagangan dalam negeri dan ehwal pengguna, dan kita akan respon. Wah. Kita akan respon. Kalau saya boleh share petang ni, tadi saya terima satu perkongsian yang ditagkan dengan saya tentang harga makanan di vending machine di MyApps, pusat COVID kita tu. Katanya mahal. Jadi saya pun dah mengarahkan pegawai saya untuk melihatlah, kalau boleh harga tu biar lebih mudah sabahlah untuk kegunaan pesakit-pesakit yang berada di sana, kadang-kadang tengah-tengah malam lapar dan sebagainya. Jadi itu contoh bahawa segala aspek kepenggunaan tu biasanya dia akan disalurkan pada kementerian KPDN HEP lah. Saya bayangkan kalau KSU-nya sendiri yang cakna ambil tindakan, cepat perubahan tu berlaku, menderu vendor itu akan mengubah. Itulah yang saya harapkan, supaya kita boleh dilihat sebagai visible dalam cuba membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Dan we try to go down as much as possible lah kepada mendekati rakyat dan sebagainya. Selalunya tema omnipresent ni saya bercakap dengan PDRM je. Rupanya KPDN HEP pun omnipresent tu penting. Ya, kita di bahagian pokok kuasa juga mengambil pendekatan omnipresent di seluruh negara dalam apa jua isu untuk kita memahami dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Kerana kita faham setiap seorang daripada rakyat Malaysia itu adalah pengguna dan mereka ada isu-isu yang dekat pada hati mereka dan minta diselesaikan. Dan kepada mereka yang paling dekat yang mewakili kerajaan untuk menyelesaikan masalah mereka adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Saya sangat hargai. Apatah lagi bila Datuk Seri tadi, saya bayangkan penonton kita, saya pengalaman menemu bual KPDN HEP, baik menterinya, baik KSU-nya, pentadbirnya. Ini adalah antara kementerian yang paling hangat sebab semua orang nak mengadu. Jadi apabila Datuk Seri kata, tak apa, silakan kita buka talian. Dengan kapasitinya sebagai KSU, saya sangat hargai. 0322829841. Jangan sekarang, bagi sedikit masa. Saya pun nak berbual mesra juga dengan Datuk Seri. 0322829841. Kalau anda ada sebarang isu, Datuk Seri, sebarang isu. Apa isu yang kadang-kadang tu kita kata bizar lah, yang pernah kementerian ini tangani lah dalam hal ehwal kepenggunaan yang pelik-pelik perangai pengguna kita ni? Apa yang mengadunya?
Ya, kadang-kadang dia pergi ke kedai nak beli barang, dia tak jumpa. Dia kata, wife dia kata barang tu ada di kedai itu. Itu pun dia tanya kita, kenapa barang tu tak ada di kedai itu. Macam mana kementerian nak menjawab tu? Jadi kita kata cuba encik tengok kedai sebelah lah. Kita respon jugalah, kan? Kita tak kata. Itu rupa pengguna kita, ya? Ya, begitulah. Kalau dia boleh tanya tentang insiden itu, saya bayangkan mesti ada banyak lagi insiden lain. Ada banyak lagi. Yang tak kenal daun serai atau daun serai tak kenal telefon. Yang tak kenal serai dengan lengkuas contohnya pun telefon juga talian aduan kita. Jadi menjadi satu yang kadang-kadang menjadi satu yang kelucuan lah. Kita bincangkan isu-isu aduan yang siapa kita terima. Siapa yang tak kenal daun serai ni? Saya bayangkan mesti lelaki suami yang tak pernah ke kedai. Especially masa PKP 1.0 dululah. Agaknya masa itu isteri-isteri tak banyak yang dapat keluar dan suami-suami yang ke pasar dan sebagainya. Jadi masa itulah baru kita tahu ada suami-suami yang tak dapat bezakan lengkuas dengan serai. Jadi ketika itu saya bayangkan, maksudnya saya tak adalah rasa bersalah sangat apabila isteri saya suruh beli daun kemangi. Tapi saya tak terfikirlah nak telefon KPDN HEP. Saya buka Mr. Google saja. Rupanya boleh telefon KPDN HEP. Boleh telefon yang mana kita boleh jawab. Pegawai lain. Bagaimana pegawai KPDN HEP boleh menangani soalan kalau sebegitu? Pengalaman sebab kita pun pengguna sebenarnya. Jadi kadang-kadang aduan-aduan yang kita terima itu pun satu yang pernah kita lalui. Jadi bukanlah satu yang agak pelik. Dan kita pun dalam kita punya center tu pun ada beberapa orang. Jadi kita bertanyalah kawan-kawan kalau boleh tolong selesaikan masalah pengadu ni dan sebagainya. Datuk Seri kena terbitkan ni dalam bentuk TikTok ni untuk kita viralkan ni. Banyak pengalaman menarik KPDN HEP ni soal kepenggunaan. Saya itu anekdot yang sangat saya hargai sebab seperti saya gambarkan, KPDN HEP ini sangat dekat dengan realiti kehidupan. Hari-hari semua orang akan mengadukan apa saja. Cuma saya tak tergambarlah nak tanya daun serai itu mana rupa akan menelpon KPDN HEP. Seharusnya itu memberikan kita apresiasi yang lebih tinggilah kepada petugas-petugas KPDN HEP. Mempersiapkan mereka ini dengan maklumat. Saya bayangkan teknologi boleh membantu. Kerana kita boleh misalnya melakukan analytics, kita boleh melihat trend aduan kerana soalan-soalan yang saya sebutkan bizar tu Datuk Seri katakan berlaku pada peringkat awal PKP. Ketika mana suami ramai tak tahu first time kena pergi. Menarik. Datuk Seri, kita buka talian seketika nanti 0322829841 bersama Ketua Setiausahanya Datuk Seri Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad bersedia untuk menangani apa juga yang anda cuba bawakan. Tapi janganlah tanya bab serai ni, kita pergi sistem lain. Kita bersama KSU ni bercakap soal harga ni. Ramai orang yang mengadu tentang harga. Yang dalam musim perayaan ini yang betul-betul naik ni yang ditimbulkan oleh ramai, ayam sampai RM9. Kemudian KPDN HEP harus intervene, dapat dikawal sehingga. Adakah tempoh kawalan itu masih berlaku sekarang ni macam mana? Tempoh kawalan untuk skim harga maksimum musim perayaan Aidilfitri telah pun tamat pada 21 Mei yang lepas. Jadi sekarang ni harga-harga biasanya mengikut pengalaman kita akan mula kembali ke paras yang asal lah. Maksud dia paras yang ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan. Nanti bila dia dah sampai ke tahap asal tu biasanya dia akan stabilize balik. Itu yang kita biasa perhatikan. Sebab dalam tempoh skim harga maksimum musim perayaan ni harga-harga tu kita turunkan untuk mencari jalan tengah, menawarkan satu yang tidak terlalu mahal kepada pengguna tetapi pada masa yang sama boleh memberi keuntungan kepada masyarakat peniaga. Jadi apabila selesai saja tempoh tu biasanya dia akan kembali semula ke harga yang ditentukan oleh pasaran. Apabila Datuk Seri menyebutkan soal harga yang stabilize, yang ditentukan oleh pasaran lah maksudnya, untuk hari ini harga ayam stabil pada berapa? Sekitar masih lagi pelbagai. Masih lagi antara sekitar RM7.50 sehingga ke RM9.50. Kita ada dapat maklumat di Pulau Pinang ada merekodkan sehingga RM9.50. Tapi ada di beberapa tempat seperti di Kelantan dan Terengganu masih lagi sekitar RM7, RM7.80 dan sebagainya. Dan itu masih lagi di bawah harga kawalan sebenarnya. Jadi dia pelbagai mengikut lokaliti. Ada yang cepat
bergerak ke paras yang asal, ada yang perlahan. Tapi saya fikir pada tahun ini mungkin ada sedikit disruption kerana dengan pengenalan PKP 3.0, permintaan dijaga tidak akan naik dengan mendadak. Jadi di situ mungkin akan ada memberi kesan pada harga ayam yang akan kembali kepada tahap yang stabil. Dan kita juga menyemak harga ayam ini di peringkat ladang. Supaya kita boleh bandingkan harga di peringkat ladang dengan harga di peringkat runcit lah. Jadi harga di peringkat ladang pun tidak mengalami apa-apa perubahan yang ketara. Masih lagi stabil pada tahap yang kita tetapkan semasa skim harga musim perayaan. Datuk Seri, kita akan kongsikan nanti 27 Mei kawalan harganya. Kami sudah menyediakan insertnya untuk panduan semua. Ini adalah merupakan bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2021. Harga yang telah diwartakan dalam konteks kawalan ini. Jadi ini semua pasti saya yakin boleh dicapai, boleh diakses di website kementerian. Datuk Seri, bagaimana kita bila macam ni, misalnya untuk Pesta Keamatan dan kita sudah pun melaksanakan Aidilfitri, julatnya dalam tempoh 2 minggu, bagaimana kita menentukan tempoh ini dan juga harga-harga itu? Kerana apabila misalnya kementerian menentukan harga bukan RM9.50 tapi RM7.50, siapa yang menyerap perbezaan kos itu? Bagaimana ia dilakukan? Pertamanya proses skim harga maksimum musim perayaan ini bermula beberapa bulan sebelum ianya dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau skim harga maksimum musim perayaan Aidilfitri, kita dah mula mengumpul data-data berkaitan dengan harga di semua peringkat 3 bulan sebelum ianya dilaksanakan. Supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya trend di pasaran dari segi harga di pelbagai peringkat. Harga di peringkat pengeluar, harga di peringkat pengedar dan juga harga di peringkat peruncit. Jadi dengan melihat pada trend itu, kita dapat membuat anggaran apakah harga yang munasabah untuk kita tetapkan sebagai harga maksimum musim perayaan. Pada masa yang sama juga kita mendapatkan input daripada pelbagai pihak. Pemain-pemain industri, peternak-peternak ayam contoh dia, kita dapatkan input daripada mereka. Kita juga cuba kenal pasti bagaimanakah trend kepada input kepada contoh dia apakah kos makanan ternakan. Itu pun kita monitor dan lihat setakat mana ia memberi faktor kepada harga akhir yang kita pilih untuk dijadikan harga maksimum musim perayaan. Dan kita juga bekerjasama dengan kementerian, terutamanya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk dengan agensi-agensi di bawah mereka seperti Jabatan Veterina, Jabatan Pertanian dan sebagainya, untuk mereka juga memberi input kerana mereka juga ada pengetahuan dan pengalaman dan pemantauan terhadap harga-harga di peringkat pengeluaran seperti di ladang, harga-harga cili dan sebagainya mereka tahu, ataupun harga ternakan dan sebagainya. Jadi semua input-input ni kita kumpul dan kita akan gunakan untuk menentukan harga yang seperti yang saya katakan tadi, munasabah untuk pengguna dan munasabah untuk peniaga. Saya masih memiliki kemusykilan bagaimana ia dilakukan kerana gambaran awal tadi Datuk Seri mengatakan pelbagai lain lokaliti, lain harganya, dan kita ambil saja kes tadi RM9.50 ayam misalnya, harga yang mungkin kita anggap itu sebagai harga pasaran stabilize yang dia sebut stabil, tetapi boleh ditarik turun hingga ke RM7.90 sebagai harga kawalan. Ada julat sekitar RM1.50 itu. Adakah across the board untuk seluruh negara ataupun nanti melihat pula lokaliti lain harga kawalannya? Kerana soalan saya tadi, kalau sampai RM1.50 itu, kita di satu sudut kita ada anti pencatutan yang bererti boleh mengawal. Siapa yang menelan absorb RM1.40, RM1.50 itu, bagaimana ia dilakukan dalam konteks kawalan harga? Ya, sebab kita akan, walaupun yang biasanya kita dapati diwar-warkan tu harga yang mahal, tapi kita membuat pemantauan ke atas lebih 400 premis di seluruh negara. Dan berbagai jenis perniagaan lah, pasar raya, pasar basah, pasar tani, pasar pagi dan sebagainya. Jadi daripada 400 premises itu, itulah kita dapat menentukan apa dia harga purata. Yang kita tahu itu mungkin bukan harga purata.
harga di lokaliti tertentu. Okey. Jadi itu tidak selalunya boleh digunakan sebagai harga rujukan. Okey. Harga rujukan kita adalah harga purata yang secara meluasnya itulah julat harganya. Okey. Ataupun dalam banyak insiden yang kita cerap, itulah harga yang kita rasakan sebagai harga pasaran. Okey. Harga lokaliti ini mungkin berbeza, dia mungkin ekstrim. Sebagai contoh dalam insiden kenaikan harga ayam sebelum bulan puasa, memang ada yang sampai RM9.5, RM10, RM11 pun ada. Tapi itu extreme cases. Okay. Yang kita gunakan sebagai asas perbandingan antara harga maksimum ini adalah sejauh mana dia dengan harga purata. Yeah. Jadi biasanya harga purata dengan harga maksimum itu tak begitu jauh lah. Jadi isu untuk absorb dan sebagainya masih lagi dalam range yang dapat diterima oleh peniaga. Okey. Cuba untuk menangani kesemua yang terpalit dengan isu harga ini. Datuk Seri menggunakan istilah tadi stabilize, kembali stabil kepada harga pasaran. Soal harga pasaran ini berarti ia merupakan sesuatu yang ditentukan oleh pasaran terbuka. Supply and demand. Apakah itu lebih baik dalam keadaan kita melakukan intervensi kawal harga, menyekatnya pada tahap-tahap tertentu yang sekaligus ada gencatannya sendiri, dia akan trickle down kesan dia tu dalam banyak peringkat. Bagaimana kita mengimbangi antara pasaran terbuka ni dengan elemen yang cuba mengawal tekanan faktor kos ni? Prinsip kita di kementerian adalah kita berpegang pada prinsip pasaran terbuka. Okey. Kalau kita amati bahawa hanya beberapa hari di dalam setahun yang kita mengamalkan kawalan harga. Dan itu pun kita cuba seberapa pendek yang boleh. Cumanya pada tahun ini untuk ayam contohnya dan beberapa item lain kita terpaksa mengenakan harga kawalan agak lama. Yang sebenarnya bukan pilihan kita. Okay. Dan bukan satu yang kita rancang. Kita sebenarnya mengharapkan supaya pasaran adalah rasional dan membuat adjustment berdasarkan pada apa yang munasabah. Tapi apabila kita melihat menjelang saja minggu pertama bulan Ramadan, harga mula pergi ke tahap yang tidak terkawal. Market kelihatan seperti tidak rasional dan ini mendatangkan keresahan kepada pengguna. Jadi kawalan harga itu adalah weapon terakhir lah yang kita terpaksa gunakan untuk memastikan dua perkara lah. Satu, keberadaan dan juga harga yang stabil. Okay. Kerana kita tahu apabila menjelang bulan Ramadan permintaan meningkat. Jadi ada kemungkinan juga pihak-pihak tertentu cuba mengambil keuntungan dalam tempoh tersebutlah. Memandangkan pada bulan Ramadan tahun ini keadaan PKP agak longgar. Jadi bazar Ramadan ada, buka puasa pun ada dan majlis-majlis lain pun dibenarkan. Jadi mungkin masyarakat ataupun industri perniagaan melihat ini satu peluang untuk mereka meletakkan atau reap the profit lah. Memandangkan tahun lepas pun mereka tak berpeluang kerana PKP pada ketika itu lebih ketat. Tapi kita memantau dan mengharapkan supaya ada stability harga, tapi malangnya dan kita dapati bahawa ia tidak berlaku. Dan sebab itu kita terpaksa ambil keputusan mengenakan harga kawalan untuk ayam dan beberapa item lain lebih awal daripada kebiasaannya. Itu sebenarnya yang berlaku. Saya tertarik itu bila gambarannya bulan Ramadan lagi banyak konsumsi ayam. Sedangkan kita sepatutnya kurang makan. Tapi itu behavior lain yang kita akan ulas. Cik Narin ada dari Melaka berada di talian. Kita berikan laluan dulu. Cik Narin, hello. Cik Narin, halo. Elak menonton atau mendengar di televisyen. Tutup televisyen. Ya, Cik Narin, silakan. Halo. Ya, Cik Narin. Ya, halo. Ya, kami dengar dengan baik. Silakan, terus. Okey. Nama saya Narin dari Melaka. Ya. Okey, saya ada dua soalan. Ya, silakan. Okey, dua soalan saya dan saya ada satu ID lah. Okey, sebelum ni COVID memang dah kurang. Lepas ada perayaan-perayaan kita sambut. Lepas tu COVID tu mula menambah, betul kan? Ya, soalannya? Okey, idea yang saya nak bagi ni, okey, kita untuk tahun hadapan kalau COVID ni sambung lagi,
So kita just tangguhkan perayaan-perayaan semua. Bila COVID dah tak ada nanti, so kita boleh raya semua satu kali, macam orang Melayu, orang India, orang Cina. So kita boleh raya satu kali raya. Tiap tahun kita raya semua hari yang sama. Kalau macam kita ikut bulan puasa Muslim, orang ada puasa, ada raya. So kita pun satu kali gabung dengan dia orang, kita boleh raya sama-sama. Okey. Sangat. So tak perlu kira macam agama lain tak ada kan. So kita beraya semua macam satu Malaysia. So dengan lagi satu. Satu. Ringkaskan. Ringkaskan, sila. Satu lagi. Yang kedai makan ni kita 8 sampai 8 ni. Memang PM buat benda yang betul. So dan kalau kita ada lagi satu idea, kalau kita tutupkan saja kedai semua, kita bagi online saja. Okey, Encik Narin. Online saja. Baik. So pihak online ni dia akan hantar makan. So yang cucuk vaksin lah. Bagi yang cucuk vaksin ni kita bagikan dia online hantar makan. So COVID tu lagi boleh kita putuskan. Baik, Encik Narin. Kita berikan ruang kepada Datuk Seri untuk menjawabnya seketika nanti. Terima kasih. Pelbagai expectation, pelbagai jangkaan daripada masyarakat, tapi akan ditangani selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Okey, bersama Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad. Encik Narin tadi bertanyakan soalan menarik. Ada banyak idea-idea yang luar biasa dicadangkan. Tapi ini expectation daripada rakyat. Cuma saya membayangkan sukarnya nak mengimbangi. Kerana tadi gambarannya boleh sangat terbuka. Kita ada dua expectation yang ekstrim, termasuk juga lockdown, separuh lockdown ataupun tidak ada lockdown. Bagaimana keseimbangan ini boleh dicapai dalam keadaan pertembungan expectation daripada rakyat ni, Datuk Seri? Ya, pertama kita kena menerima kenyataan lah bahawa pandemik COVID-19 ni bukanlah sesuatu yang kita rasa akan pergi dalam tempoh yang terdekat. Jadi kita kena belajar dan mempersiapkan diri dan membiasakan diri dengan norma-norma baru. Yang mana banyak berlandaskan kepada pematuhan kepada SOP. Macam Encik Narin sebut tentang perayaan nak digabungkan. Saya fikir perayaan itu sendiri tidak mencetuskan isu pandemik. Yang mencetuskan isu pandemik cara kita merayakannya. Jadi telah dibimbing cara merayakannya mengikut SOP tertentu. Jadi kalau kita ikut, jadi sepatutnya tidak ada masalah. Kalau kerajaan kata situasi tak membenarkan secara full scale kita merayakannya, hanya dibenarkan secara small scale, kita ikutlah. Untuk sementara waktu. Nanti besok bila keadaan kembali pulih, kita boleh merayakan secara yang normal scale lah. Jadi tidak semestinya bergantung pada perayaan itu sendiri yang menjadi isu kepada COVID, tapi bagaimana kita respon kepada situasi. Balik kepada keseimbangan tadi itulah. Sebab kita percaya bahawa cara kita mendisiplinkan diri adalah dengan membiasakan cara hidup dengan norma-norma baru, mematuhi SOP. Kalau kita pergi kepada ekstrim pun, tapi kita tak belajar apa-apa, nanti bila kita buka semula lockdown, contoh dia, orang akan kembali kepada sifat dia yang asal. Sebab dia tak biasa, tak membiasakan diri. Dia mungkin duduk diam 2 minggu, tapi bila kita buka semula, dia balik kepada sifat dia yang asal. Dia tak biasa mengikuti norma-norma atau SOP yang ditetapkan. Jadi lebih baik SOP itu dilaksanakan secara berterusan. Dan apabila ada peluang untuk dilonggarkan, kita longgarkan sedikit. Tapi SOP itu siasa ada. Rather than kita lock orang, dan bila kita buka, mereka berpesta. Seperti mana yang berlaku lah. Bila kita buka, mereka jadi bebas. Dan mereka lupa tentang SOP dan sebagainya. Seolah-olah SOP dah tak diperlukan. Ini sebenarnya lebih mengancam berbanding dengan kita biarkan masyarakat kita terbiasa dengan SOP. Jadi inilah pendekatan yang diambil oleh kerajaan pada masa ini. Supaya kita tidak terlalu bergantung pada apa yang dikata total lockdown ekstrim. Tapi of course kita tak pergi kepada kebebasan sepenuhnya. Kita cuba mencari jalan tengah supaya seimbang. Jadi kalau dia nak meneruskan kehidupan dengan SOP, kalau dia nak
melaksanakan aktiviti ekonomi dengan SOP. Untuk bekerja dengan SOP. Dan sebagainya lah. Itulah realiti norma barunya. Realiti norma baru. Kita pun ke udara kan pakai topeng kan? Pakai topeng. Ini mungkin kekal untuk setahun barangkali begini. Mungkin kita harus bersedia. Kebiasaan. Datuk Seri, kita masih membuka talian 0322829841. Sekiranya ada, khususnya kalau ingin memanfaatkan ruang ini berkait tentang hal kepenggunaan. Ceritanya di awal tadi yang mengadu kepada Datuk Seri dan kementerian ini macam-macam. Tanya mana rupa serai pun ada, mengadu soal kedai yang salah pun ada. Itu realitinya. Tapi kita cuba manfaatkan supaya benar-benar sesuai dengan kapasiti KSU bercakap tentang hal kepenggunaan ini. Tadi Datuk Seri bercakap tentang harga yang stabilize. Maknanya itu juga satu elemen keseimbangan. Ada harga yang disepakati di antara penjual dan juga pembeli, demand dan supply itu ya. Tetapi fluctuation yang berlaku ini kerana Datuk Seri menyebutkan soal lokaliti. Julatnya jauh. Apa faktornya sehingga kan ada yang RM9.50 kalau ayam saja, ada yang sampai RM7.9. Jadi itu agak besar. Walhal semuanya di dalam Malaysia ataupun mungkin Semenanjung. Apakah faktor input cost-nya itu menyebabkan julat, apa yang menyebabkan perubahan ini? Bagaimana keseimbangan, kestabilan itu boleh dicapai? Sebenarnya Cik Syed, banyak faktor yang mempengaruhi harga di peringkat lokaliti. Satunya kita boleh katakan model perniagaan itu sendiri. Kalau kita dapati harga ayam, kalau kita balik pada harga ayam. Kalau di pasar-pasar besar, harga ayam RM5.99. Saya baru pergi tadi di Lotus IOI Mall Putrajaya. Harga ayam RM5.99 sekilo. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Tapi kalau pada masa yang sama, pada hari yang sama, kita pergi ke pasar lain, pasar basah. Pasar pagi dan sebagainya. Saya percaya harga ayam RM8.50. Jadi di situ aja ada perbezaan. Hampir RM3. Jadi model perniagaan itu menentukan harga yang dibayar oleh pengguna. Sebab perniagaan-perniagaan yang besar mereka ada long term contracts, mereka ada economies of scale. Jadi mereka ada bargaining power untuk mendapat bekalan pada harga yang rendah. Dan mereka juga boleh menggunakan ayam ni sebagai apa yang dikatakan konsep loss leader. Maksud dia sengaja dimurahkan sebagai menarik pelanggan untuk datang. Jadi dengan pelanggan itu datang, mereka akan membeli barang-barang lain dan di situ mereka recover lah kerugian pada harga ayam yang murah tu. Berbanding dengan peniaga-peniaga kecil di pasar-pasar. Mungkin satu hari mereka jual 100 ekor ayam, 150. Jadi tidak ada economies of scale. Kadang-kadang mereka pun beli dengan cara berhutang. Kadang-kadang mereka terpaksa ada kos yang terpaksa mereka tanggung kerana ayam itu dihantar dalam jumlah yang kecil. Kemudian pekerja yang mereka terpaksa gaji pun mungkin ramai. Mungkin 2-3 orang helper dan sebagainya. Jadi di situlah mereka terpaksa tinggikan margin. Sudahlah kos mereka tinggi, margin pun terpaksa ditinggikan. Itu yang menyebabkan harga yang dibayar di pasar-pasar basah, pasar tani, pasar pagi, pasar malam dan sebagainya lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan di pasar-pasar raya. Jadi itu satu faktor. Keduanya adalah rantaian bekalan itu sendiri. Sama ada penjual itu mendapat terus daripada penternak ataupun peladang ataupun petani ataupun nelayan ataupun banyak lapisan yang perlu dilalui. Satu kajian yang kita buat, contoh ikan daripada Kuala Muda Kedah pergi ke Kuala Lumpur dan berpatah balik ke Ipoh. Itu pun berlaku. Jadi walaupun daripada Kuala Muda Kedah itu sudah lalu Ipoh, tapi dia tak berhenti di Ipoh. Dia pergi ke Pasar Borong Kuala Lumpur. Daripada situ baru diedarkan semula ke Ipoh, Tanjung Malim, Teluk Intan dan sebagainya. Jadi rantaian ini menyumbang kepada kos yang dibayar oleh pengguna. Ini contoh-contoh kenapa satu barang itu di satu-satu lokaliti itu berbeza-beza dan tak boleh kita nak harapkan sama. Itu antara contoh-contohnya lah. Inilah manifestasi pasaran bebas itu. Maknanya pasaran lah yang akan menentukan dan kesediaan pembeli. Encik Abdul Karim ada di talian dari Selangor. Halo Encik Abdul Karim. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Soalan berkait tentang kepenggunaan. Encik Abdul Karim, silakan. Saya Abdul Karim bin Zakaria daripada Sedang, Selangor.
saya mencadang dengan pihak dengan kementerian supaya menumbuhkan satu kilang ataupun kilang baja ataupun kilang makanan untuk menyelesaikan masalah makanan binatang dan buah-buahan. Okey. Ini saya dapat menyelesaikan masalahnya. Bertahun-tahun saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini kerana isu yang tersebut. Okey. Saya tengok contoh satu beras dengan Bernas dengan Petronas, maka dapat selesai masalah yang tersebut. Itu saja, Tuan. Terima kasih. Itu cadangan. Ya. Terima kasih Encik Abdul Karim. Sampaikan ada yang mencadangkan supaya kementerian memiliki kilang. Itu sudah against free market drive. Tidaklah maksudnya kementerian memiliki kilang, tapi kalau boleh diwujud kilang yang boleh menghasilkan input-input kepada keperluan makanan kita lah. Contoh dia, kalau kita boleh ada kilang yang boleh menghasilkan makanan yang cukup untuk ayam, ataupun kilang yang boleh menghasilkan makanan yang cukup untuk lembu, ataupun kilang yang boleh menghasilkan baja yang cukup untuk aktiviti pertanian. Jadi mungkin kita boleh mengurangkan kos kepada penghasilan barang-barang makanan. Itu yang dimaksudkan dan dihasratkan setakat yang saya fahamlah. Saya fikir ini satu yang sedang diusahakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui berbagai agensi di bawahnya. Dan saya juga berharap kita akan mencapai tahap yang sebegitu pada satu masa nanti dan tidak terlalu lama mengambil masa untuk merealisasikannya. Dan kalau kita dapat menghasilkan sendiri, pada kebiasaannya ia akan membantu untuk mengurangkan kos kepada penghasilan, sama ada ternakan, pertanian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pada masa ini kita masih lagi berhadapan dengan cabaran di mana untuk tujuan penghasilan makanan bagi ternakan ayam sebagai contohnya, bahan yang paling murah masih lagi bahan yang tidak ada di negara kita. Diimport. Masih lagi diimport dan kita bergantung hampir sepenuhnya kepada bahan-bahan import untuk menghasilkan makanan. Itu kerana yang terbaik dari segi pembesaran ayam contoh dia dan juga kualiti daging ayam itu adalah jika ayam itu diberi makan makanan yang berasaskan jagung. Jadi jagung inilah yang kita tiada di negara kita dan kita belum dapat lagi untuk menghasilkan jagung dalam kuantiti yang besar. Ada juga cabaran. Orang kata kenapa tak tanam jagung kalau jagung masalahnya. Pertamanya penanaman jagung itu contohnya memerlukan satu saiz ladang yang besar. Kita pernah berbincang dengan seorang peternak ayam, antara 4 peternak ayam yang terbesar di Malaysia. Pada dia, kalau kita setakat ada 1,000 hektar ladang jagung pun belum cukup untuk menampung keperluan makanan ayam bagi industri ayam di negara kita. Maksudnya kita memerlukan berpuluh-puluh ribu hektar. Mungkin kita ada tanah yang sebegitu, tapi kita perlukan tanah untuk meningkatkan produktiviti. Tanah tu pula perlu tanah yang flat supaya kita boleh menggunakan mesin contoh dia. Jadi kalau kita dapati macam negara-negara seperti di Brazil, Argentina, ladang dia flat, beratus-ratus ribu ekar. Mereka gunakan teknologi kapal terbang, jentera dan sebagainya. Dan satu lagi faktor cuaca. Saya dimaklumkan untuk industri atau penanaman jagung ni mesti ada satu tempoh di mana musim kering itu cukup panjang. Untuk jagung itu benar-benar matang dan dituai. Di negara kita pula cuaca itu satu yang agak mencabar. Kerana untuk mendapat satu tempoh kering yang panjang itu kawasan-kawasan yang terhad saja. Mungkin di sebelah Kedah, Perlis ada. Tapi di tempat-tempat lain tidak ada keadaan yang begitu. Jadi banyak faktor kenapa kita tidak dapat menghasilkan seperti mana yang dihasratkan oleh ramai orang. Bukan kita tidak mencuba, tapi kita cuba. Tapi kadang-kadang kita cuba juga mencari alternatif. Tapi alternatif kita itu tidak semurah yang semula jadi. Contoh dia, kita ada banyak sisa buangan kelapa sawit. Contoh. Tapi sisa buangan kelapa sawit itu pun banyak persaingan. Apabila banyak persaingan, menyebabkan menggunakan sisa buangan kelapa sawit ini sebagai bahan makanan menyebabkan kos
bahan makanan itu akan meningkat dan akan diturunkan kepada harga yang perlu dibayar pada pengguna. Jadi striking the right solution ini adalah satu yang masih diusahakan oleh kerajaan. Saya membayangkan kompleksitinya kerana yang hadir ni adalah KSU, KPDN, HEP, tapi persoalannya berkait tentang pengeluaran yang sekaligus mula melibatkan kementerian lain. Tapi itu yang harus dipertimbangkan, cakupannya cukup luas. Pak Tam ada di talian. Kita terima pemanggil dahulu. Pak Tam dari Seremban. Hello Pak Tam. Hello. Pak Tam, Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam. Ringkas dan padat Pak Tam berkait kepenggunaan. Silakan. Boleh. Terima kasih tuan. Ya, sila. Sila Pak Tam. Hello. Ya, sila. Yes. Apa ni macam ni saya tentang apa ni isu ayam ni kan? Ya. Tentang isu ayam ni, jadi saya nampak setiap tahun akan diadakan pemantauan pemantauan harga kan. Ya. Jadi pemantauan harga tu dia bersifat seasonal, bermusim. Ya. Jadi setiap tahun kerajaan kena belanjakan sejumlah wang untuk membuat pemantauan. Ya. Tahun ni buat, tahun depan buat, tahun satu lagi buat. Jadi benda tu kalau pendapat saya, kita kena ada penyelesaian yang kepanjang. Okey. Sebenarnya macam diutarakan tadi lah tentang jagung tu kan, itu satu usaha yang baik. Dan saya ada satu produk, kalau tuan pernah dengar, ketum ayam. Ketum ayam. Ketum ayam. Ini sebenarnya dah keluar RTM 2 kali tau. Okey. Ketum ayam ni adalah sebenarnya bukan ketum lah kan. Kita daun tu sebenarnya sumber protein tu kita import kacang soya. Okey. Jadi ketum ayam ni kita boleh gunakan sebagai pengganti kacang soya. Okey. Dan dia sangat mudah ditanam. So kalau kita dapat kurangkan import, jadi kita akan dapat kurangkan harga. At the same time rakyat Malaysia boleh dapat harga ayam yang lebih murah. Harga ayam yang lebih rendah. Okey. Dan lagi satu benefit dia, kita akan dapat daging yang lebih bernutrisi. Okey. Baik Pak Tam. Kita beri itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tam. Sekali lagi satu pandangan yang kaitannya dalam aspek produksi. Tapi saya yakin KPDN HEP juga ada sudut pandangnya. Kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bicara politik ekonomi, pada malam ini saya ditemani oleh Datuk Seri Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, KSU KPDN HEP. Pak Tam tadi bertanyakan dari Seremban, juga bercakap soal bagaimana mungkin input kepada pengeluaran ayam itu, makanannya akan dapat membantu mengurangkan. Itu satu cadangan. Tetapi kita petik sekaligus Nasir Abdul Wahab di Facebook bertanyakan soalan berkait tentang platform jualan dalam talian ini. Ada banyak platform yang popular ni. Soalan yang ditanyakan, siapa yang mengawal platform harga e-dagang bagi platform yang ternama ini? Kerana dia selalu saja membeli barangan secara dalam talian dari luar negara, dan kalau Encik Nasir ini dia berminat dalam aksesori kamera, komputer dan juga gadget elektronik. Dia bertanyakan siapa yang mengawal. Kalau ada soalan susulan, apakah ada isu yang lebih spesifik, saya tak pasti. Tapi saya yakin dalam pengalaman KPDN HEP ni sangat kaya ni, kalau orang boleh bertanya tentang daun serai mana rupanya pada KPDN. Ini kan pula aksesori kereta, lagilah banyak soalannya. Datuk Seri ada dua soalan tadi. Pak Tam komen yang hampir sama seperti sebelumnya soal input dan cadangannya kepada KPDN HEP, dan juga Nasir Abdul Wahab. Sila Datuk Seri. Pertamanya daripada Pak Tam di Seremban tadi tentang pemantauan harga. Sebenarnya pemantauan harga ni kita laksanakan berterusan. Di seluruh negara kita ada 1,100 orang yang kita panggil sebagai pegawai pemantau harga. Itu yang saya sebutkan tadi, lebih kurang 400 premis kita pantau di seluruh negara untuk mencerap harga-harga secara harian. Jadi sebab itu kita boleh tahu apakah harga purata bagi satu-satu barangan, apakah trend dia sama ada untuk tempoh jangka panjang ataupun tempoh yang pendek, sebagai pemantauan dan untuk kita membuat kesimpulan sama ada pergerakan harga ini bersifat normal atau ada sesuatu yang tidak kena dengan pergerakan harga. Kalau kita lihat dia bergerak dalam julat yang lebih kurang sama, dan kita boleh terimalah sebagai itu adalah permainan pasaran.
Tapi kalau julat permainan itu menampakkan trend peningkatan, dan kita akan cuba lihat di mana. Adakah dia bersifat localized, ada lokaliti tertentu, ataupun dia bersifat di seluruh negara. Jadi itu kita akan tentukan apabila kita buat penilaian ke atas data-data yang kita kumpul. Jadi mengatakan bahawa kita membuat pemantauan pada waktu-waktu perayaan saja tidak tepat sebenarnya. Pemantauan di waktu musim perayaan itu lebih kepada penguatkuasaan. Sedangkan pemantauan yang kita lakukan setiap hari itu adalah sebagai untuk menentukan sejauh mana pasaran itu rasional dan tidak ada isu-isu manipulasi, monopoli dan sebagainya di pasaran. Itu isu berkaitan dengan pemantauan harga. Tentang input yang dicadangkan ketum ayam, kalau saya tak silap dengar tadi, saya fikir boleh diutarakan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Mereka ada agensi-agensi penyelidikan di bawah kementerian tersebut, dan saya fikir ini boleh kita terbuka dengan idea-idea seperti ini. Why not kita cuba, kita boleh adakan pilot project dan lihat setakat mana kesan kepada ayam ataupun kualiti daging dan sebagainya. Dan kalau terbukti dan konsisten, boleh saja diperluaskan. Saya fikir ini tidak ada masalah, kita boleh mencuba. Dan di bawah Kementerian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ada satu usaha yang dinamakan National Technological Innovation Sandbox, di mana di situ dicuba idea-idea baru, dan mungkin idea ini boleh dibawa ke situ, dan ada grant ataupun bantuan daripada kerajaan untuk membuat prototype ataupun pilot project. Idea-idea seperti ini. Jadi itu boleh diusahakan, saya fikir. Yang penting diketengahkan secara rasmi kepada kementerian yang berkenaan, dan saya fikir kementerian yang berkenaan akan mengusahakan tindakan-tindakan susulan. Tentang Cik Nasir tadi, tentang pembelian barang di platform online ini, sebenarnya pertama kita harus faham, berbalik kepada prinsip pasaran terbuka, kita tidak mengawal harga barang. Harga barang yang kita kawal sangat sedikit sebenarnya. Kita kawal harga tepung, kita tetapkan harga gula, kita kawal harga gas memasak, minyak masak. Itu saja antara barang-barang yang kita kawal harga. Yang lain tu terpulang kepada pasaran bebas. Jadi sama ada seorang pengguna tu membeli di platform online ataupun di kedai-kedai biasa, dia perlu memainkan peranan dan hak dia sebagai pengguna, iaitu bijak membuat perbandingan dan bijak membuat pilihan. Saya fikir kalau kita rajin berbelanja di platform online, lebih mudah. Di hujung jari saja kita boleh pergi ke pelbagai-bagai platform dan melihat perbandingan harga. Dan pilihlah yang mana kita rasakan lebih munasabah. Jadi kerajaan memang tidak mengawal. Itu atas kebijaksanaan pengguna, pengalaman mereka dan sebagainya. Mereka boleh berbincang rakan-rakan tentang pengalaman mereka di mana dia dapat harga yang murah. Dan saya juga dapati sebenarnya kita kalau shopping online ni kita mesti rajin shop around. Rajin shop around. Bukan setakat kalau kita di secara fizikal saja kita must shop around. Di platform online pun kita mesti shop around. Sebab kadang antara platform yang ini dengan platform yang itu, barang yang sama, model yang sama, tapi harga berbeza. Kita pun tak tahu kenapa. Tapi kadang-kadang mungkin dia ada promosi, atau mungkin dia nak habiskan stok. Dan itu faktor-faktor. Jadi murah. Jadi itu apa yang kita dapatilah bila kita kaji harga-harga. Kita ada buat kajian sebenarnya. Barang-barang yang sama di pelbagai platform pada waktu yang sama. Kita dapati harga berbeza-beza. Jadi ini satu yang saya fikir untuk kita dah terbiasa dengan melakukan transaksi online ni, rajin-rajinlah shop around. Dan kalau boleh jangan buat impulse buying. Nampak saja terus bayar atau terus beli atau terus order. Calm down dulu, bagi masa bertenang, tengok tempat-tempat lain dulu, tanya kawan-kawan, dan baru decide yang mana satu kita nak beli. Dia kalau dia boleh bersabar tunggu besok, tapi masalahnya Datuk Seri malam tu dia tak boleh tidur. Sebab dia rasa murahnya, dia rasa mampu beli. Itu cabaran impulsif ni. Impulsif buying ni. Datuk Seri ada satu elemen bila kita bercakap soal kawalan harga ni. Gambarannya Datuk Seri cuba untuk mendengar semua pihak supaya kita dapat mencapai satu harga yang dianggap purata dan munasabah kepada semua. Tetapi mengapa masih di dalam kedudukan sebegitu pun ada peniaga yang juga mengeluh, mengatakan mengawal harga ini tidak adil kepada mereka? Ya, sebenarnya apabila kena mengenakan satu harga kawalan,
dia bukanlah satu yang ideal sebenarnya. Sebab contoh apabila kita kenakan harga kawalan RM7.90, sebenarnya kita mengenakan RM7.90 supaya harga yang RM9 itu turun ke RM7.90. Tapi pada masa yang sama, ada juga penjual yang memang menjual lebih rendah daripada itu. Dia jual RM7.20, RM7.50. Kadang-kadang apabila kita kenakan harga kawalan, harga jadi naik di lokaliti tertentu dan pengguna di kawasan itu marah. Dia kata dulu harga rendah, bila kerajaan kenakan harga kawalan, harga naik sebab sekarang ni mereka ada alasan untuk menjual pada harga yang lebih tinggi kerana itu harga kawalan yang ditetapkan. Jadi dia, orang kata dia ada kesan di dua-dua pihak lah. Tapi yang ditanyakan oleh Encik Syed tadi, berbalik kepada yang saya katakan, antaranya ialah model perniagaan. Dan model perniagaan itu yang menentukan margin ataupun space untuk peniaga itu menyerap kos berdasarkan pada harga kawalan yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau dia menjual ayam, contoh dia yang didapatkan daripada, ada setengah penjual ayam, dia dapat supply ayam ni daripada pasar lain. Ada. Dia dapat daripada pasar lain. Jadi bayangkan, dia beli ayam itu pun sudah harga pasar. Mungkin kurang sikit lah. Jadi memang dia tidak ada banyak ruang untuk menyerap apa-apa perubahan kepada harga yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini yang dikatakan kelompok-kelompok yang sedikit mengeluh dan terkesanlah kerana model perniagaan mereka tidak membenarkan mereka room for maneuvering. Itu sebenarnya. Mungkin kita boleh membenarkan satu, kalaupun masih ada talian sekiranya ada ingin menghubungi 0322829841, tapi kita berehat terlebih dahulu buat masa ini dan kembali kalau ada soalan silakan selain daripada apa yang akan ditanyakan. Berehat dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semasa PKP pemulihan dilaksanakan, ramai yang tidak mengambil berat pematuhan SOP. Akibatnya, kes positif COVID-19 naik secara mendadak sehingga mencecah lebih 5,000 kes sehari. Antara punca penularan COVID-19 yang dikenal pasti oleh KKM adalah di tapak pembinaan. Pada 13 Januari 2021, kerajaan terpaksa memutuskan untuk kembali kepada PKP buat kali kedua. Semua yang terlibat di tapak bina wajib mematuhi SOP sepenuhnya. Kita semua perlu memastikan pematuhan SOP sepenuhnya tanpa sebarang kompromi, daripada penginapan pekerja, pergerakan pekerja ke tapak bina dan sepanjang pekerja berada di tapak bina untuk memastikan kita menang dalam lawan COVID-19. Kita jaga kita, teguh kita, menang bersama. Anda positif COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan? Perlu menjalani pemantauan kendiri di rumah? Ikuti langkah kuarantin kendiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Duduk di bilik berasingan daripada ahli rumah yang lain. Lebih baik jika mempunyai kemudahan bilik air peribadi. Jika terpaksa berkongsi, pastikan bilik air dibersihkan atau disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Pantau diri sendiri setiap hari untuk gejala. Hubungi 999 jika gejala anda bertambah teruk. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan pensanitasi tangan. Pakai pelitup muka dan pastikan penjarakan fizikal 1 hingga 2 meter dengan ahli rumah yang lain. Bersama putuskan rantaian COVID-19. Bersama Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, banyak suluhan yang diberikan pada malam ini, cuba memberikan pencerahan dan saya kira menjawab kompleksiti yang ada. Kompleksiti ini, Datuk Seri, bukan hanya terzahir dalam konteks memahami isu, tetapi expectation. Kita terima pemanggil-pemanggil tadi, banyak yang bertanyakan, memberikan pandangan berkait input. Pada hemat saya, input ini mungkin terpakai dalam kementerian yang lain, tetapi dia bersambung, dia trickle down kepada KP dan HGP, maka penting juga untuk
Datuk Seri memberikan suluhan. Saya ingin berbalik kepada persoalan sebelum kita berjeda pusingan yang terakhir tadi. Apabila kita melihat ada peniaga-peniaga yang merungut, nak memahami tadi Datuk Seri menggambarkan jenis peniaga yang mungkin kerana model niaganya itu mengambil margin yang kecil. Saya membayangkan ia mungkin wujud dalam kalangan mereka yang bukan peniaga penuh masa tetapi musim-musiman. Kerana di situlah profiteering ataupun mengambil daripada orang tengah ni akan selalu saja terkesan. Apakah mungkin itu menjadi antara penyebab keluh kesah yang mutakhir ini mengatakan bahawa tak ada untung, pelbagai tindakan guideline dan garis panduan perniagaan itu diperketatkan menyebabkan peniaga sebegini sebenarnya yang terkesan dengan kawalan harga ini? Itu benar, Saudara Syahid. Kelompok inilah orang kata peniaga-peniaga bermusim ini yang mengambil kesempatan kepada permintaan yang tinggi. Mereka pun menceburi bidang perniagaan itu untuk tempoh yang pendek. Contohnya meniaga ayam panggang di bazar Ramadan, contoh, ataupun di tepi-tepi jalan dan sebagainya, kerana permintaan banyak. Jadi perniagaan mereka ni berskala kecil dan short term. Jadi kita tahulah kalau berskala kecil, short term, input mereka ataupun modal mereka tu biasanya taklah begitu rendah berbandingkan dengan orang yang membeli dalam konten yang banyak. Tapi ada juga yang meniaga tetap di pasar-pasar yang saya jumpa. Tapi memang model perniagaan dia kecil-kecilan. Dia kadang nak menjual 100 ekor ayam satu hari dengan 2 orang pembantu. Niaga sampai pukul 12 tengah hari, tutup, habis. Ini memang cara dia berniaga. Jadi ini satu kelompok yang biasanya apabila kita mengenakan harga yang tertentu itu mereka akan lebih terkesan berbanding dengan. Tapi macam yang saya katakan, kawalan harga ini hanya beberapa hari saja dalam setahun. Kemudian mereka akan segera boleh kembali kepada margin yang asal ataupun harga yang asal, dan mereka boleh recoup lah apa-apa kekurangan, keuntungan yang mereka terpaksa serap apabila kerajaan mengenakan harga kawalan. Bukan kita kenakan lama pun, 2-3 minggu dan sebagainya. Tapi kalau sebenarnya kementerian berharaplah dan berhasrat pada satu masa nanti kerajaan tak perlu mengenakan skim kawalan harga maksimum ini. Kalau kita dapati dan berasa yakin bahawa pasaran boleh rasional dan tidak terlalu mengambil keuntungan kepada situasi. Sebab tu apabila kenaikan harga ayam baru-baru ni semasa sebelum permulaan Ramadan, ada orang kata kenapa kementerian harga dah naik baru nak ambil tindakan. Bukan begitu. Sebenarnya kita dah monitor dan kita mengharapkan cukup-cukuplah, jangan naik lagi, jangan naik lagi. Kalau dia tak naik, kita tak kenakan harga kawalan. Tapi akhirnya malangnya ekspektasi kementerian itu tak menjadi kenyataan. Harga melonjak-lonjak sehingga dia sampai RM11, RM12. Dan ini kita tidak boleh terimalah. Apabila pasaran tidak lagi rasional dan pengguna tertekan dan berada pada the losing side, kerajaan, kementerian bagi perniagaan terpaksa masuk campur lah. Masuk campur. Itu sebab tu sebenarnya asalnya kita tak nak kenakan harga kawalan itu terlalu awal. Mungkin 2 minggu ataupun 10 hari sebelum perayaan. Tapi bila market bersifat begitu sekali, kita tidak ada pilihan lain. Jadi kita pun sedang memikirkan macam mana dalam tempoh terdekat, di tahun-tahun yang terdekat ini, kalau boleh kita tak perlu kenakan skim harga kawalan. Especially untuk item-item utama ni. Biarlah pasaran yang menentukan harga yang munasabah untuk pengguna. Dan kita akan bersedia untuk membiarkan saja. Ini pasaran menentukan harga yang munasabah. Itu mesej yang penting pada hemat saya sekurang-kurangnya apabila Datuk mengatakan kita berharap suatu masa nanti kita akan menyerahkan kepada rasionalnya pasaran. Cuma kepada pengguna bila akan berlakunya rasional itu kerana persepsinya bahawa mereka yang berniaga akan sentiasa melakukan pencatutan. Itu saya perlukan 1 jam lagi. Datuk Seri tolong datang semula. Kita nak faham. Sebab kepada pengguna dia kata macam mana pasaran tak mungkin akan rasional. Tetapi itu memerlukan masa lebih banyak. Dan saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri hadir pada malam ini. Steady, menerima pemanggil, tak ada sekatan. Dan mudah-mudahan akan ada kesempatan lain. Kita bercakap soal rasionalnya pasaran itu pula. Terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.